Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tajuk kami iaitu Wanita Solehah Penghuni Syurga. Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ajaran Islam, wanita mempunyai kedudukan yang sangat baik. Islam sangat mengawasi maruah dan martabat seorang wanita. Wanita yang dimuliakan oleh Islam adalah wanita yang solehah. Seperti yang kita ketahui adalah keadaan wanita yang beriman di syurga lebih utama daripada bidadari dan lebih tinggi darjat serta kecantikannya. Wanita salihah ini juga terdiri daripada penduduk dunia iaitu yang masuk syurga sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan. Hal ini adalah kerana kemuliaan daripada Allah untuk mereka kerana bagusnya agama dan kebaikan mereka. Adapun bidadari adalah bahagian daripada kenikmatan syurga. Ia diciptakan dalam syurga sebagai kenikmatan bagi makhluk selainnya sebagai balasan bagi orang yang beriman atas amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengabdikan kisah para wanita solehah di dalam wahyu terakhirnya iaitu Al-Quran. Sebagaimana Siti Maryam binti Imran yang hidupnya sering dikisahkan dalam Al-Quran dan namanya merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran. Selain Siti Maryam, nama para isteri Rasulullah SAW juga sering disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana untuk menjadikan contoh ataupun tauladan kepada para muslimah di luar sana. Jika ingin menjadi wanita yang solehah penghuni syurga, ciri-ciri ini perlu ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah qanitat. Qanitat ini di mana sangat patuh dan taat dalam menjalankan perintahnya. Wanita yang solehah jika ia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah syarikat. Syarikat ini disifatkan dan perilaku yang jujur dan benar-benar kepada diri sendiri, Allah maupun sesama manusia. Untuk menjadi wanita solehah, perkataan apa pun yang keluar daripada mulut kita haruslah benar dan jujur yang belaka. Al-Quran menegaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah benar perkataan-perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Dan yang ketiganya adalah syabirat. Syabirat juga termasuk salah satu ciri-ciri wanita solehah yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu sabar dalam menghadapi segala ujian dan tidak pantang menyerah apatah lagi putus asa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan ciri keempat adalah khasyat. Khasyat yakni khusyuk dalam memelihara hubungannya iaitu ibadah dengan Sang Maha Pencipta. Wanita yang memiliki hubungan baik dengan Tuhannya termasuk adalah wanita-wanita yang solehah yang hidupnya dengan penuh keberuntungan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Dan yang kelima, syaimat, iaitu dimaksudkan sebagai amal ibadah puasa. Namun puasa yang dimaksudkan bukan hanya sekadar menahan lapar ataupun haus saja. Sebaliknya juga menahan diri daripada melakukan segala larangannya. Wanita yang selalu berpuasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah berfirman, iaitu hai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ciri yang paling terakhir adalah zakirat. Zakirat bererti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang solehah sudah tentu akan selalu mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan susah maupun senang, sempit ataupun lapang. Sebab menurutnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menolong hidupnya, kerana Allah merupakan sebaik-baik penolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Ahmadi selaku Timbalan Exco 06. Jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana cara untuk menjaga aurat bagi kaum wanita. Jadi macam yang kita tahu, aurat ni adalah perkara yang wajib yang perlu dijaga oleh kaum wanita Islam. Jadi macam mana kaum wanita ni perlu menjaga aurat. Jadi yang pertama adalah dengan memakai tudung yang labuh sehingga menutupi dada. Yang kedua adalah menutup keseluruhan muka kecuali muka dan juga tapak tangan.
Dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang tidak nipis, tidak jarang dan tidak menampakkan lekuk-lekuk di bahagian tubuh. Yang keempat adalah tidak berwangi-wangian di hadapan yang bukan mahram. Dan yang kelima adalah memakai baju yang labuh dan longgar. Serta yang keenam adalah dengan memakai sarung tangan untuk mengelakkan lengan baju tersingkap ataupun ternaik. Yang ketujuh adalah memakai sarung kaki. Seterusnya adalah dengan baju mestilah labuh sehingga ke pergelangan tangan. Dan yang seterusnya adalah kaki atas selam mestilah labuh sehingga ke paras buku lali. Dan juga yang terakhir adalah tidak tabaruj atau menghias diri secara berlebihan. Jadi itulah serba sedikit tentang bagaimana kita sebagai wanita Islam perlu menjaga aurat di hadapan ajnabi. Sekian dari saya. Kesimpulannya, wanita solehah adalah seorang yang bertakwa dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Menutup aurat adalah salah satu suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua muslimah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, membuka hati kita untuk menjadi seorang wanita solehah. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita bersama-sama bina diri menjadi seorang wanita yang salihah dengan belajar dari siapapun yang memberikan kita sebuah perubahan yang membuat kita menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.